Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah bagi mata pelajaran hadis tahun 6 kita akan memulakan sesi pengajian hadis kita ini dengan tajuk Al-Haditsus Sabi' Ashar, hadis yang ke-17. Kenapa kita mulakan dengan hadis yang ke-17? Kerana sebelum ni, semasa kamu di tahun 4, semasa kamu di tahun 5, kamu dah belajar dah hadis yang pertama, hadis yang kedua, ada pula kita langkah kepada hadis yang ke-3, kemudian hadis yang ke-4. Dan hadis-hadis ni, Ustaz ulang sekali lagi, kita ambil daripada buku himpunan hadis 40 karangan Imam An-Nawawi. Dan hadis ni dalam buku tersebut dia berada di bawah hadis yang ke-17, yakni Al-Haditsus Sabi' Ashar. Okey, kita tengok dia punya matan hadis tersebut dan terjemahan dia. Kamu boleh baca sama-sama juga dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay' fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha wal yuhidda ahadukum shafratah wal yurih zabihatah. Rawahu Muslim. Apa maksud hadis tersebut? Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, sesungguhnya Allah menulis, yakni bermaksud mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kamu mahu membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan itu. Apabila kamu mahu menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan. Dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau, dan hendaklah dia menyenangkan haiwan sembelihannya itu. Hadis riwayat Muslim. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok pada hadis ni, siapakah yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah dia? Yakni sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus. Namanya, Ustaz ulang sekali lagi, Shaddad bin Aus. Gelaran dia ada di situ di atas, iaitu Abu Ya'la. Dia digelar sebagai Abu Ya'la juga. Jadi sahabat Nabi inilah yang meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang menulis hadis ini ke dalam kitab karangannya, iaitu Imam Muslim. Dia ambil hadis ni, ditulis pula dalam kitab karangannya, iaitu Sahih Muslim. Sebab tu disebutkan Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi pula ambil pula hadis ni dalam Sahih Muslim, kemudian dimasukkan pula dalam kitab karangannya, iaitu Himpunan Hadis 40. Jadi kita akan tengok syarahan hadis ini selepas ini. Perkara pertama yang dibincangkan dalam hadis ini adalah berkenaan tentang ihsan. Apa maksud ihsan? Ihsan bermaksud memberi manfaat kepada yang lain, yakni membuat sesuatu kebaikan lah. Sebagai contoh, Ustaz Emilio, dia ada bagi sumbangan telefon, sebagai contoh, sumbangan duit, sumbangan barang-barangan kepada orang yang memerlukan. Itu maksudnya, bila dia buat satu kebaikan, dia dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Ada ketika perintah untuk ihsan menjadi wajib, seperti berbuat baik dan mentaati kepada ibu bapa. Ini hukum dia wajib, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran. Ada ketika pula perintah
untuk ihsan menjadi sunat, seperti bersedekah. Ada kalanya dia jadi sunat. Contoh yang lain kita apa? Kita belanja kawan-kawan makan. Itu juga termasuk dalam ihsan, tetapi hukumnya adalah sunat sahaja. Seterusnya, syarahan yang kedua, hukum ihsan adalah wajib berdasarkan kepada perkataan kataba yang digunakan dalam hadis tersebut. Kalau tengok dalam hadis tadi, ada dinyatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah kataba tersebut mewajibkan ke atas setiap sesuatu. Dalam Al-Quran juga kerap kali digunakan perkataan kataba tu, merujuk kepada kewajipan tentang ibadat tertentu. Contohnya ibadat puasa. Ibadat puasa, dia juga gunakan perkataan kewajipan ibadat puasa, dia juga gunakan perkataan kataba. Boleh rujuk semula dalam Al-Quran. Seterusnya yang ketiga, kemudian Nabi SAW menyatakan berkenaan dengan ihsan ketika melakukan pembunuhan, yakni melaksanakan hukuman bunuh dengan cara memperelokkan pembunuhan. Maksud ihsan ataupun berbuat baik ketika melakukan pembunuhan itu, ketika melakukan sesuatu pembunuhan yang macam mana? Sebagai contoh, melaksanakan hukuman bunuh. Dengan cara yang macam mana? Dengan cara memperelokkan pembunuhan. Apa maksud memperelokkan pembunuhan? Maksud memperelokkan pembunuhan ialah memastikan proses pembunuhan tersebut dilakukan dengan mudah dan mempercepatkan kematian. Kenapa? Supaya tidak menyeksa kepada orang yang dikenakan hukuman bunuh. Walaupun orang yang dikenakan hukuman bunuh tu adalah orang yang bersalah, dia telah melakukan satu pembunuhan dengan sengaja, maka bila mahkamah menjatuhkan hukuman, dia dijatuhkan hukuman bunuh. Bila nak laksanakan hukuman bunuh ke atas dia tu, kena buat juga dengan cara berihsan, iaitu memperelokkan pembunuhan. Cara dia macam mana? Kita kena mudahkan urusan kematian ni lah. Jangan seksa kepada orang yang dikenakan hukuman bunuh. Sebagai contoh, buat hukuman potong anggota badan satu-satu. Mula-mula potong tangan, kemudian potong kaki, kemudian potong telinga. Dah jadi menyeksa kepada orang tersebut. Tak boleh. Teruskan kepada mencabut nyawa dia lah. Sebagai contoh, pancung leher dia. Yang itu adalah salah satu cara proses mempercepatkan kematian. Kemudian, kalau ada hukuman-hukuman yang boleh mempercepatkan kematian, kita gunakan kaedah macam tu. Sebagai contoh, hukuman gantung sampai mati. Yang itu boleh mempercepatkan kematian. Tetapi, pastikan gunakan alat yang betul. Kalau nak pancung guna parang ataupun pedang, pastikan pedang tersebut tajam. Jangan tumpul. Dah seksa kepada orang tu. Kalau nak gunakan tali, pastikan tali tu jenis tali yang kasar, bukan tali yang mudah putus, tali yang kukuh, kuat, yang boleh mempercepatkan proses kematian. Itu dimasukkan oleh Nabi SAW dengan berihsan ketika melakukan pembunuhan. Walaupun orang tersebut, orang yang dikenakan hukuman itu bersalah, memang dia bersalah, tapi tetap kita kena berihsan kepada orang tersebut. Itu antara pesanan Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian untuk syarahan yang seterusnya, insya-Allah kita akan bincangkan dalam sesi-sesi yang berikutnya. Ustaz kira itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.